Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ya, pelajar tingkatan 4. Hari ini kita masuk bab yang baru iaitu bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Baik, apa yang kamu akan pelajari ya dalam bab ini ialah peristiwa bergabung, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, dan kita nak tengok aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Baik, apa kena-mengena pula gambar bola ni dengan tajuk kita ini sedikit aplikasi peristiwa bergabung, peristiwa bersandar, tak bersandar ni. Okey, pasukan bola sepak Malaysia berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik 1972 di Munich. Kalau kamu nak baca dengan lebih lanjut, cikgu ada bagi satu link tu. Kalau kamu pernah menonton filem bola-bola pun, tu kisah macam mana pasukan bola sepak Malaysia melayakkan diri ke Sukan Olimpik 1972. Dia inspirasikan filem itu daripada peristiwa tersebut. Pada tahun 1974, pasukan bola sepak Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran. Okey. Jadi kejayaan pasukan Malaysia ni diteruskan apabila layak berturut-turut ke Piala Asia tahun 1976 dan 1980. Dan pada tahun 2010, satu kejayaan yang manis iaitu pertama kali Malaysia memenangi Piala Suzuki. Baik, ada satu peranan utama dalam satu pasukan bola sepak iaitu jurulatih kan. Jadi macam mana jurulatih ni nak tentukan pemain pertahanan, pemain tengah, penyerang dalam satu pasukan tu, macam mana dia nak menetapkan posisi-posisi tu. Baik, bab yang sebelum ni kamu belajar tentang sukatan serakan, kita tengok konsistensi seseorang pemain kan. Jadi tajuk ini juga masih lagi ada kaitan sikit, tapi kita akan lebih kepada membuat percaturan. Apa maksud kebarangkalian? Barangkali kan? Apa maksud kebarangkalian pada kefahaman kamu? Maksudnya kita membuat satu ramalan, kita buat satu jangkaan kan? Tajuk kita pun barangkali. Tajuk kita pun sini apa? Barangkali kan dia punya istilah ni. Jadi bila barangkali ni dia tak pasti lagi kebarangkalian ni. Kita tak pasti lagi. Baik, itu ialah sedikit aplikasi dalam tajuk kebarangkalian ini. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Baik, seterusnya. Apakah jaringan kata yang kamu akan jumpa? Beberapa istilah yang kamu akan jumpa. Gambar rajah pokok. Macam pernah jumpa macam pernah dengar kan? Macam pernah dengar tapi tak tahu kat mana. Nanti kita tengok balik. Gambar rajah pokok, kebarangkalian. Tadi tree diagram, probability, peristiwa bersandar dependent event, peristiwa saling eksklusif mutually exclusive event, peristiwa tak bersandar independent event, peristiwa tidak saling eksklusif non mutually exclusive event, dan ruang sampel, sample space. Okay, sedikit imbasan sejarah untuk kita lebih menghayati. Seorang ahli matematik Perancis bernama Blaise Pascal. Beliau ni merupakan seorang ahli fizik, pencipta, penulis dan sebagainya. Yang Pascal telah mencipta satu teori kebarangkalian bersama dengan Fermat. Kalau kamu pernah baca ahli-ahli matematik ni, Pierre de Fermat, seorang ahli matematik Perancis juga. Jadi teori kebarangkalian ni merupakan asas matematik yang penting dalam bidang statistik. Nampak? Bidang masih lagi sama. Macam kita belajar sukatan serakan semua tu. Bidang masih lagi sama. Tapi di bawah tajuk kebarangkalian. Baik. Imbas balik. Masa kamu tingkatan 2. Kamu dah jumpa kebarangkalian ni, tajuk kebarangkalian. Bab 13 kebarangkalian mudah, tajuk yang paling akhir dalam tingkatan 2 tu. Jadi masa tu kamu belajar kebarangkalian eksperimen. Kamu belajar kebarangkalian eksperimen, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi, kebarangkalian peristiwa pelengkap dengan kebarangkalian mudah. Kamu dah belajar dah tajuk-tajuk ni. Apa yang kamu jumpa dalam tu? Kebarangkalian juga, ruang sampel juga, peristiwa. Sebab ini istilah-istilah yang biasa dalam kebarangkalian, dalam probability. Okay. Kebarangkalian teori, kebarangkalian eksperimen dan gambar rajah pokok. Kan pernah jumpa masa tingkatan 2. Jadi ini ialah tajuk dalam tingkatan 4 ni, kebarangkalian bergabung ni adalah kesinambungan kebarangkalian mudah. Baik, jadi
Masa kamu tingkatan 2 tu, kan kamu belajar kebarangkalian mudah kan? Kebarangkalian mudah. Baik. Apa yang kamu belajar? Kamu belajar ruang sampel. Apa dia? Semua set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen yang kita wakilkan ruang sampel ni dengan huruf S besar. Kemudian kamu tengok apa itu peristiwa. Peristiwa adalah set kesudahan yang memenuhi syarat bagi satu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Itu peristiwa, event. Baik, kebarangkalian satu peristiwa. Okay, kemudian kamu dah kenal ruang sampel, dah tahu apa tu peristiwa. Okay, sekarang cari kebarangkalian satu peristiwa. Kebarangkalian ni nilai. Nilai ada syarat-syaratnya lah. Kebarangkalian satu peristiwa. Okay. Macam mana kamu nak hafal ni? Bilangan satu peristiwa berlaku, bahagi dengan bilangan kesudahan yang mungkin. Ruang sampel lah, bahagi dengan ruang sampel. Okay, boleh hafal tak ni? Ini rumus. Panas. Hafal je tu. Nak cari kebarangkalian satu peristiwa A berlaku sama dengan bilangan satu peristiwa A berlaku bahagi dengan bilangan ruang sampel. Hafal ni, panas ni. Panas. Baik, ini syarat dia. Kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap kita wakilkan kalau A ni berlaku, yang tak berlaku kita wakilkan A pelengkap. Jadi peristiwa pelengkap yang ni. Yang tak berlaku lah. Dia akan melengkapkan peristiwa yang berlaku tu. Jadi kalau apa syarat dia? Satu kebarangkalian, bila kita tambah dengan satu kebarangkalian peristiwa pelengkapnya, kita akan dapat satu. Maknanya ini berlaku, katalah ini berlaku, ini tidak berlaku, peristiwa ini tidak berlaku, jumlah kedua-dua kebarangkalian maksimumnya satu. Ataupun jumlah tu sama dengan satu. Jadi kalau kamu nak cari apa kebarangkalian peristiwa tak berlaku, kita buatlah matematiknya. Pindahkan ini ke kanan. Dia akan jadi ni, rumus yang kedua. Dan ingat, kebarangkalian mesti antara kosong dengan satu. Kebarangkalian satu peristiwa mesti berada antara 1 hingga 0. Sifar ni maksudnya kebarangkalian tu tak berlaku. Tidak berlaku. Satu ni maksudnya peristiwa tu pasti berlaku. Kalau kita tukar pada peratusan, maksudnya 0% berlaku. Satu ni maknanya 100% berlaku. Cuba kamu fikirkan, apakah peristiwa yang pasti berlaku, apakah peristiwa yang tidak akan berlaku. Kalau kosong kalau katakan dekat tengah ni kamu dapat jawapan 0.15, ini maksudnya kebarangkalian peristiwa tu berlaku 15%. Maksud dia macam tu. Contohnya kamu nampak mendung hari ni kan. Kebarangkalian nak hujan ni berapa peratus? 30%? Kalau 30%, 0.30 kebarangkalian dia. Contoh. Okay, ini sikit imbasan lah semasa kamu tingkatan 2. Jadi hari ni kita masuk tingkatan 4, peristiwa bergabung. Baik. Apa tu peristiwa bergabung? Dalam kehidupan harian kita ni kita banyak nak buat keputusan. Ada banyak ketidakpastian. Jadi bila kamu nak buat keputusan, contohnya kamu nak masuk kelas sains ke, kamu nak masuk kelas sastra, kamu nak beli sesuatu benda, nak beli kereta ke, nak beli motor ke, jadi keputusan-keputusan ni semuanya melibatkan risiko. Dan kita boleh menilai risiko ni sebelum membuat keputusan. Jadi kamu belajar ni bukan setakat nombor saja, bukan setakat data, bukan setakat nilai kebarangkalian tu, tapi sebenarnya ialah proses membuat keputusan. Setelah kamu pertimbangkan mana lebih baik, mana lebih kurang tepat, kamu boleh rujuk kepada risiko-risiko yang kamu dah senaraikan tadi dan kemudian kamu boleh buat satu keputusan. Baik, peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Contoh, kamu biasa tak main osom tu? Main osom tu? Main batu, burung, air tu kan? Dalam contoh teks ni dia guna gunting batu kertas. Jadi katalah ini kawan yang pertama, murid yang pertama, ni murid yang kedua. Kan? Ada jawapan dia ni akan dibagi gunting, ada batu, ada kertas. Pelajar yang kedua ni pun ada, mungkin dia akan keluarkan gambar gunting,
ataupun batu ataupun kertas. Jadi peristiwa bergabung maknanya dia menggabungkan lebih daripada gabungan dua atau lebih peristiwa. Misalnya ada lebih daripada dua peristiwa. Jadi dalam kisah gunting batu kertas tadi, peristiwa bergabung terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Kesudahan satu peristiwa bergabung kita wakilkan dengan pasangan bertertib. Lepas ni kita tengok pasangan bertertib tu macam mana. Baik, secara generalisasinya, secara amnya, bilangan ruang sampel yang kita nak cari ialah bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B. Ini secara generalisasi lah untuk peringkat pertama kamu belajar ni. NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin ataupun ruang sampel. NA dan NB mewakili bilangan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Okay. Cuba tengok contoh satu dalam muka surat. Muka teks kamu tu muka surat berapa ni kelas? Muka surat 245. Muka surat 245. Okey. Baik, ni peringkat pertama lagi ni. Tulis ruang sampel. Tulis ruang sampel tapi bagi peristiwa bergabung. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Kenapa pula dia kata bergabung? Tak apa. Kita jawab. 5 keping kad berlabel TEKUN dimasuk dalam sebuah kotak. Okey, cikgu masuklah TE. Ada dia ni, ada TE. Ada kad dalam ni K U cikgu masukkan kat situ. Ada 5 kad dah label dan dah label huruf-huruf dia. Okey, 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, cikgu keluarkan, cikgu masukkan tangan kat dalam kotak ni, keluarkan satu kad. Cikgu mungkin kali pertama tu, kali pertama cikgu mungkin akan dapat kad huruf T. Cikgu boleh dapat kad huruf E. Boleh jadi kan? Cikgu boleh dapat K, kita boleh dapat U, kita boleh dapat N. Kali pertama cabut kad, kita boleh dapat huruf-huruf ni. Cikgu punya ni. Sekejap. Mana pergi ni? E, K, U, N. Macam tu. Okey, kali pertama. Baik. Bukan kali pertama, kad yang pertama. Okey, kad yang kedua, lepas tu bila cikgu dah keluarkan T, kad yang kedua, T tu kalau kita dah ambil T kali pertama, T dah terkeluar kan? T tu dah tak masuk balik dalam kotak. Yang tinggal huruf K, E, U dengan N. Jadi bila dah keluarkan T kali pertama, yang tinggal kali yang kedua ialah kad K yang saya boleh cabut, kad E, ataupun kad U ataupun kad N. Yang tu sebab apa? Tanpa pemulangan. Saya tak letak balik kad T tadi. Macam tu juga dengan kad E. Kalau E ni saya dah cabut kali pertama, E tu tak masuk balik dalam kotak. Kali yang kedua saya boleh cabut. Kita boleh dapat kad T, kad K, kad U, kad N. Kali yang kedua. Kalau kali pertama dia E, kali kedua boleh dapat T, K, U, N. Okey, kamu buatlah semua tu untuk semua kad. Kalau N ni katalah N Kalau N ni kita dah keluarkan kad tu daripada kotak kali pertama. Kad yang kedua saya takkan dapat N lagi sebab saya tak pulangkan balik kad N dalam kotak. Jadi yang tinggal huruf E, lagi huruf apa ni? T, lagi apa kelas? U, K. Betul? Ini pun ada ini pun ada ni, ada kad dia ni. Ada 4 kad lagi ni. Ni semua ni, gambar rajah pokok cikgu ni patutnya lurus. Tapi itulah tak muat pula U kan. Jadi ada jawapan-jawapan kat sini. Kamu cuba buat yang tu. Baik. Kemudian dia nak kamu tulis ruang sampel. Jadi bila kamu tulis ruang sampel ialah satu set. Kan dia cakap satu set jawapan. Jawapan yang pertama dia boleh TK. Ini boleh dapat TK. Jawapan yang kedua T dengan E. Kad T dengan E. Jawapan ketiga T dengan U. Sampailah ke bawah ni kamu dapat N, E. Kamu dapat N, T dan jawapan ke bawah. Jadi bila dia nak kamu tulis ruang sampel, kamu pun boleh tulis dalam pasangan bertertib. Tulis di sini TK, TE, lagi apa? TU. Lepas tu apa lagi?
Tulis semua jawapan sampai bawah ni sambung ni, cikgu tulis sini. Kamu sambung pula. Okey, sambung. NE. Ni ada jawapan ni. Ini ada jawapan, banyak jawapan ni. Okey, NE, NT. Sampai bawah sikit NK cikgu lah. Kat situ cikgu punya tulisan tu NK. Tutup balik set ni. Okey, jadi jawapan yang kamu akan dapat ialah seperti ini. Macam ni. Ini kelas. Okey, jawapan yang kita dapat macam ni. Yang penyelesaian bawah ni lah. Iaitu TE, ada TE, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, macam kalau kita tengok tadi, dia beritahu secara generalisasinya bilangan ruang sampel ialah bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B. Jadi dekat sini bilangan peristiwa A ialah kita boleh dapat 5 kad. Okey. Bilangan peristiwa B kita boleh dapat 4 kad. Jadi ruang sampel kita 5 darab dengan 4, jawapan kita ada 20. Macam tu. Boleh? Baik. Tengok satu lagi. Satu lagi contoh peristiwa bergabung. Okay. Tuliskan, tulis ruang sampel untuk kes ini pula, untuk peristiwa ini. 2 keping shilling di lambung. Okey. 2 keping shilling di lambung. Kamu lambung shilling tu. Okey. Kali pertama, shilling yang pertama boleh jadi dapat gambar A, sebab sini dia wakilkan A ni angka, J ni gambar. Kalau dulu kita pakai kepala ekor kan, kepala dengan ekor sama lah. Ini kita gunalah buku teks ni, angka, J ni gambar. Angka yang ni lah, yang ni angka sebab ada angka. Lepas tu ni gambar. Okey. Shilling pertama, bila cikgu lambung, boleh jadi saya dapat, kita boleh dapat angka ataupun kita boleh dapat gambar. Okey. Shilling yang kedua, sama ada kita boleh dapat angka dengan gambar juga selepas kita dapat angka shilling pertama, ataupun kita boleh dapat angka dan kita dapat gambar juga selepas mendapat shilling pertama tu gambar. Jadi kesudahan yang kamu boleh senaraikan dekat sini, kita boleh dapat AA, mana dua-dua shilling yang kita lambung tu kita tengok, oh dua-dua pun angka, ataupun kita boleh dapat angka dengan gambar. Satu shilling angka, satu shilling tu gambar. Atau satu lagi apa? Gambar dengan angka. Okey, ataupun gambar dengan gambar. Okey. Ini semua set kesudahan. Jadi bila kamu nak tuliskan ruang sampel, tulis dalam bentuk set. AA, AG, GA dengan GG. Macam tu. Okey. Iaitu ini cara kita nak senaraikan ruang sampel bagi peristiwa bergabung. Tingkatan 2 tu kamu tak ada peristiwa bergabung lagi. Kamu cuma senaraikan je apa peristiwa, satu peristiwa saja, macam tu. Baik. Itu peristiwa bergabung. Itu istilah peristiwa bergabung. Sekarang kita nak tengok peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Macam mana kita nak kenal tu? Baik, peristiwa bergabung tadi, yang pertama tadi kamu tengok tu kan, peristiwa bergabung tadi, kita boleh kategorikan kepada 2 bentuk peristiwa lagi, iaitu peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Dengan kata lain, peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Kita tengok contoh. Cuba dulu tengok. Baik, ni ada kotak. Ada kotak P. Ni kotak P lah, nama dia kotak P. Bagi nama label P. Ada 5 keping kad. Dalam ni kita masukkan kad. R, U, A, N, G. Ada kad dalam kotak ni. Cuba tengok case yang pertama. 2 keping kad dipilih secara rawak. Kena keluarkan 2 keping kad daripada kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan maknanya kali pertama cikgu keluarkan satu kad tu dia tak masuk balik dalam kotak ni. Itu maksud tanpa pemulangan. Tulis ke barang kalian mendapat kad berhuruf konsonan
pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Huruf konsonan daripada ruang ni mana? Huruf konsonan dia R, lagi apa lah kelas? N, G. Betul tak? Ada 3 huruf konsonan ni, R, N, G. Okay. Huruf konsonan kali pertama huruf konsonan yang kita boleh dapat R, N, G. Okay. Kali kedua. Untuk dapat kali kedua, kalau kita dah keluarkan R, yang tinggal N dengan G saja. Sebab apa? Sebab ni tanpa pemulangan. Kalau kali pertama cikgu keluarkan kad N, yang tinggal huruf konsonan apa? R dengan G. R dengan G. Okay, kalau kita keluarkan kad G, kita ada lagi kad R dengan N. Sebab tadi G tak masuk balik dalam kotak. Okay. Jadi ini tulis ke barang kalian mendapat kad berhuruf konsonan. Okay, kalau kamu rujuk kepada kes 1 tadi. Muka surat tu, buka muka surat ni. Muka surat 246. Muka surat 246. Ada tak buku teks dengan kamu ni? Okay. Ada. Ada. Okay. Kes yang pertama. Kes yang pertama, kali pertama dapat, ni berapa? 3 daripada 5. Barang kalian kali yang pertama, 3 daripada 5. 3 kad konsonan daripada 5 kad. Okey. Kali yang kedua, berapa? Nak tulis berapa ni? 2 daripada 5. Itu kebarang kalian kali yang kedua. Kali pertama 3/5, kali yang kedua 2/5. Macam tu. Baik. Tengok pula kes yang kedua. Benda yang sama juga. Ni kotak P. Kotak P. Okay, masukkan kad R, U, A, N, G. Okay, ruang Baik. Sekarang ni kamu 2 keping kad juga dipilih secara rawak. Kita kena keluarkan 2 keping kad dari sini. Okey, 1 demi 1 dengan pemulangan. Maknanya kalau cikgu keluarkan 1 kad, masukkan balik kad tu nanti. Kali yang kedua. Jadi kad pertama dipilih, dicatatkan hurufnya dan dikembalikan ke kotak P sebelum kad kedua dipilih. Tulis ke barang kalian mendapat kad berhuruf konsonan kali pertama. Okey, kali pertama ni boleh dapat R. Konsonan dia apa lagi? N dengan G. Baik. Kad yang kedua, bila R ni saya dah ambil, saya kena masukkan balik dalam kotak sebab ni dengan pemulangan. Okey, masuk balik R, saya akan jumpa balik R, boleh jadi jumpa R balik. Boleh dapat balik kad N dan boleh dapat balik kad G. Okey. Ni pun sama. Kalau kita keluarkan kad N, lepas tu masuk balik N tu dalam kotak, kita boleh dapat balik N, kita boleh dapat balik G, kita boleh dapat balik R. Okay. G ni pun sama, kita akan dapat N, dapat G, dapat R dalam pilihan kali yang kedua. Jadi dekat sini kamu boleh dapat R, boleh dapat RN macam tu. Sampai kepada sampai kepada ni apa pasal pula? Sekejap ya. Ni apa pasal ada ni? Padam sikit. Ada stroke pula kat sini. Dekat sini. Baik. Kita sampai dekat bawah ni kelas. Ini RN. Okey. Ni peristiwa bergabung ni GR. Macam tu. Ni semua ni kamu kena senaraikan lah. Jadi cuba kita tengok ke barang kalian. Ke barang kalian tu kes yang kedua ni. Ke barang kalian kali pertama berapa? Ke barang kalian kali pertama untuk dapat kad tu ialah 3/5. 3 daripada 5 tu ialah konsonan. 3 daripada 5 kad tu adalah konsonan. Kali yang kedua ialah 3/5 juga. Sebab apa 5? Kenapa 5? Sebab kad itu dimasukkan semula ke dalam kotak P. Apa beza dengan yang sebelum tadi? Oh sorry, yang ini cikgu kena letak 4. Kita ada kena betulkan balik. Yang ni 4. Maknanya 2 daripada 4 pilihan jawapan. Kalau yang pertama tadi tanpa pemulangan, yang dah tinggal bila keluar R dah tinggal 4 kad. Kali pertama per 5 sebab masih ada 5 kad. Tapi kali yang kedua dia akan jadi 4 kad. Itu beza dia. Itu beza antara ke barang kalian kalau dengan tanpa pemulangan dengan pemulangan. Jadi ada beza.
Jadi dalam kes 1, kad berhuruf konsonan kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P. Jadi kekurangan kad berhuruf konsonan yang pertama ini mempengaruhi kebarangkalian untuk memilih kad berhuruf konsonan yang kedua. Okay, secara generalisasinya, peristiwa bergabung bagi kes 1 ialah peristiwa bersandar. Okay, peristiwa bersandar. Dia bersandar. Jadi kalau kebarangkalian kali kedua tu dipengaruhi oleh kebarangkalian kali pertama. Macam tu. Disebabkan oleh peristiwa itulah, peristiwa kekurangan kad tadi tu. Kita tak pulangkan semula dalam kotak. Baik, kes yang kedua. Kes yang kedua, kad berhuruf konsonan yang dipilih pada kali pertama, okay, dipulangkan ke dalam kotak P sebelum kad kedua dipilih. Kita pulangkan. Jadi pulangan kad pertama ini menyebabkan kebarangkalian memilih kad berhuruf konsonan yang kedua sama dengan kebarangkalian pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Jadi kebarangkalian pemilihan kad berhuruf konsonan yang kedua tidak dipengaruhi oleh pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Tadi ini bersandar. Jadi secara generalisasinya, peristiwa bergabung bagi kes 2 ialah peristiwa tak bersandar. Ada dua. Peristiwa bergabung boleh jadi bersandar, boleh jadi tak bersandar. Boleh? Baik, tengok contoh dua. Kita nak kenal pasti peristiwa bergabung yang mana bersandar dan peristiwa bergabung mana yang tak bersandar dan bagi alasan. Okey, yang pertama, mendapat angka sebanyak 2 kali. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Baik, ini peristiwa bersandar ke tak bersandar? Kalau kamu lambungkan shilling yang pertama dapat angka dan gambar, boleh tak lepas tu gambar ni terpadam? Tak boleh kan? Tetap kekal pada shilling tu. Yang ni pun sama. Shilling yang kedua ni masih ada angka, masih ada gambar. Dia tak mempengaruhi antara satu sama lain. Jadi yang A ni ialah peristiwa bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Tak bersandar. Okey, ni tak bersandar. Okey. Baik, yang kedua. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Ini lagi kita nampak tak ada kena-mengena kan? Ini shilling sposen. Shilling sposen. Satu lagi dadu. Nombor 10 pun tak ada kat dalam dadu, nombor 6 pun tak ada dalam shilling sposen. Jadi ini peristiwa bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Peristiwa tak bersandar, bagus. Ini peristiwa tak bersandar. Okey, ini tak bersandar. Baik, yang ketiga, mendapat 2 batang pen berwarna sama. Okey, apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Ni ada kotak, dalam kotak ni ada pen, ada 2 batang pen biru, ada 3 batang pen merah. Okey, kita nak keluarkan 2 je. Jadi ni peristiwa ni bersandar ke tak bersandar? Nampak perkataan tanpa pemulangan maknanya peristiwa ni peristiwa apa kelas? Bersandar. Bersandar kan? Kalau kita dah keluarkan satu pen, tak kisahlah kita dapat pen biru ke pen merah. Bila kita tak pulangkan balik dalam kotak tersebut, maknanya perubahan akan berlaku kerana dipengaruhi oleh bilangan pen tu. Baik, yang D pula. Mendapat 2 keping kad berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Ini istilah boleh pakai inilah kan, dia punya keyword tu. Okay, ini peristiwa apa kelas? Bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Peristiwa bersandar? Bersandar. Bersandar. Kalau kita pulangkan semula dalam bekas tu, tak bersandar. Tak bersandar. Okay, tak bersandar. Bersandar tu maknanya kali pertama kita ambil tu dia mempengaruhi jawapan kita kali yang kedua. Okay?